Macam soalan Jepun best pula. Apa ni, apa pandangan you bila ada orang bagi leader-leader takut untuk mengadakan sesi rendaman ni, takut kena serang dengan hantu raya ke apa ke kan. Apa pandangan you? Takut nak ambil tindakan untuk adakan aktiviti ini. Sedangkan aktiviti ini sangat berkesan dalam merancakkan apa nama penjualan produk-produk. Sila. Okey, soalan tu kan nak ketawa juga. Okey, macam ni, kenapa nak takut dengan benda-benda mistik? Contoh macam sebenarnya saya dengan benda-benda mistik ni saya rasa macam bagi saya sebab saya dah memang biasa dengan benda ni. Macam petang tadi juga ada mula-mula saya duduk jauh dengan seorang kakak ni. Saya rasa meremang dah dulu lama sebab saya ni tak boleh sebab saya cepat tangkap bila ada sesuatu yang ada dekat badan seseorang tu, saya memang cepat terasa. Dan masa tadi saya buat rendaman kaki dengan someone ni, saya dah rasa insting saya kuat. Kakak ni ada dekat badan dia ada sebelah ada yang tak kena. So bila saya dekat dengan dia, saya terus rasa nak termuntah, saya rasa nak pening kepala, saya masa tu saya memang tak tahu lah si Fuad Amrus nampak saya ke tak. Saya dah pecah-pecah mata sebab saya menahan juga saya nak termuntah. Bila saya cakap, Kak, dekat sebelah kanan akak ni berat tak? Dia kata berat. Lepas tu dia kata, sebab sebelum tu dia kata kepas dekat sebelah kanan sampai ke bawah. So sebenarnya kebiasaan apa yang saya belajar pengalaman saya daripada kebanyak buku, sebenarnya buku banyak membantu saya untuk tahu simptom-simptom seseorang tu ada benda dekat badan dia. So daripada situ saya dapat tahu sedikit demi sedikit lah sebab saya suka cerita-cerita hantu dan saya suka benda-benda mistik sebab dalam family saya memang kebanyakannya ramai yang kena benda-benda macam tu. Jadi kita sebagai leader kita kena tahu. Kita kena ambil berat benda-benda macam ni sebab kita akan berjumpa tak tahu orang yang macam mana dan you tak kenal dia siapa. At least bila you bagi dia terapi, bila you rendaman kaki, tiba-tiba contoh macam dekat Kelantan, you all sendiri nampak apa si Fuad Amrus dapat dekat sana. Ada yang sakit, ada yang histeria, ada yang rasa menangis. Benda-benda macam ni kita kena ada ilmu bagaimana kita nak menangani situasi tersebut. So apa yang saya dapat, saya rasa ilmu yang saya ada, saya akan sharekan dan saya akan gunakan ilmu ni waktu untuk terapi itu ketika seseorang tu tengah menghadapi yang memang kita tak duga-duga. Benda kita kena kuat dan jangan kita melatah bila terjadi sesuatu dan kita jangan mudah rasa macam aku tak boleh terima macam ni. Jangan. You sebagai leader, you tunjukkan you leader. Jangan rasa panik. Apa yang saya buat, minta dia sebelum dia mulakan terapi, selawat 3 kali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Okey, ayat kursi itu sebenarnya membantu kita melawan tubuh badan kita daripada makhluk ni lah kan. Satu lagi, waktu dia tengah rendam kaki tu, kita tengok keadaan dia macam mana. Kalau dia dah nampak muram, minta dia berzikir. Kita pun ikut sekali. Jangan kita pula ikut dia muram, kita pun sendu sekali. Jangan. So kalau boleh, saya harap leader-leader yang ada dekat dalam Webex, yang ada dekat dalam FB, follow apa yang si Fuad Amrus buat. Kalau boleh buat sendiri, tak perlu leader turun untuk follow kita. Macam I tadi sebab produk I tak ada. So I minta si Fuad Amrus turun untuk hantar produk. So bila I ada produk sendiri memang mudah. Saya tak perlukan Sifu, saya tak perlukan semua, saya perlukan bantuan bila-bila masa yang saya rasa saya perlukan dia sebab kadang kita ni manusia, kita ni bukan perfect so kita kena juga support daripada leader. Tapi kalau untuk yang buat macam ni, you all boleh buat sendiri sebenarnya, tak perlu Sifu. Yang seeloknya kita follow setiap kali apa yang dia buat masa terapi tu, kita tengok betul-betul cara dia buat macam mana. Just follow je, duplikasi tu penting. Bagi saya itu saja.
Tapi itulah ada orang dia kata dia tak ada ilmu dalam bidang ni. Apakah teknik yang dibuat untuk tidak berlaku tidak berlaku apa gejala ni. Gejala-gejala ni memang akan terjadi Betul tak? jadi apa yang patut dia buat kerana dia tak ada orang yang pandai dalam bidang ni, tiba-tiba waktu dia buat rendaman ada berlaku gejala. So apa yang patut dia buat? Dia tak pandai nak tarik buang ke apa ke. Macam mana nak buat? Okey, macam ni. Apa yang kalau you all nak, misal kata kalau masa nak mulakan terapi tu, you kena bawa someone yang boleh membantu you untuk sekiranya terjadi sesuatu kepada you punya prospek, ada someone yang boleh bantu you, yang boleh backup you untuk pergi diorang tu. Sebab terkadang benda ni, you know, bila kita membaca dia pun follow juga. Benda-benda yang mistik ni dia ikut kita. Kalau kita baca Fatihah dia ikut juga, dia senyum, everything lah. Tapi kalau boleh ada seseorang yang boleh buat dia rasa macam boleh kawal seseorang tu. Kalau tak boleh nak buang pun tak apa. Kalau Sebenarnya tak kita ada, tak perlu nak kalau tak ada, maknanya dia tak boleh buat ke macam mana? Kalau tak ada orang yang pandai. bagi saya kena berani lah. Ha? Sekejap, sekejap. Oh, internet dia goyang. Okey, Hmm. okey. Line tak clear sebenarnya kat sini. Hmm. Clear tak? Boleh? Boleh dengar? Okey. Bagi saya lah, kita kena ambil ilmu dulu. Sebelum kita buat, kita kena ada ilmu dulu macam mana kita nak melawan benda-benda yang macam ni dan macam mana kita nak menangi di masalah ni. Apa yang penting, ayat-ayat Al-Quran tu kena sentiasa ada. Itu bagi I lah. Kalau you tak boleh nak buat apa pun, ayat-ayat Al-Quran tu penting. Bagi saya banyak mengalami peristiwa macam ni sebab sebelum-sebelum ni pun saya boleh insyaAllah lah, Alhamdulillah setakat ni saya dapat bantu ada dulu jugalah tapi tak ramai lah. Yang penting keyakinan diri, kepercayaan diri kita kepada Al-Quran dan apa yang kita nak ialah orang tu sihat. Nawai tu penting. Jangan takut nak menghadapi sebarang cabaran yang ada dekat luar. Follow je, ikut saja. Mesti kata kalau dia ada masalah, dia menangis ke. Senang cerita, kalau seseorang orang tu menangis ke apa ke, you jangan biarkan dia. Dekat kat dia, peluk dia, rasa janganlah lelaki dengan perempuan pun lelaki. Betul tak? Hmm. Jangan. Masalahnya kalau dia perempuan, you peluk dia. Bacakan ayat-ayat yang boleh menenangkan perasaan dia. Itu yang penting bagi I. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Alright, terima kasih pada Puan Zalawati yang telah berkongsi pengalaman 2 hari. Sebenarnya dia dah buat banyak hari dah pun. Tapi dalam 2 hari ini berlaku lonjakan jualan juga yang baik. Semalam pun 1,000 lebih. Hari ini pun saya ingat hampir 500. Tak tahu esok apa yang nak jadi. Dan kalau boleh hit, itu merupakan satu petanda yang sangat baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa ni, pada saya sebenarnya nak buat sesi rendaman ini, yang pertamanya kita tak perlu takut. Sebabnya dia bukan tujuan sekadar semata-mata untuk nak buang hantu. Yang pertamanya kita kena faham tak semua orang ada masalah ini. Betul. Cumanya sama ada dia tahu atau tidak tahulah masalah-masalah gangguan-gangguan ni. Tak semua orang ada. Sebenarnya daripada kita katalah percentage tu, saya ingat 20 ke 30% saja. Macam tadi pun dekat Kelang pun saya ingat ada seorang dua saja. Seorang je kot. Yang seorang lagi tu ada seorang budak perempuan. Ada 22 orang lah. Daripada 5-6 orang yang buat rendaman. Dan yang lain tu tidak ada pun gejala apa-apa. Sama ada dia dapat kawal atau diri dia dapat kawal ataupun memang dia tak ada. Dan kalau tak ada, tak ada lah. Kalau yang ada tu sebenarnya untuk nak menangani gejala itu, kalau kita tidak ada ilmu, tak erti nak baca apa pun, yang penting adalah bila nampak ada unsur-unsur gejala itu, slowly hentikan sesi berkenaan. Maknanya kalau Yes. biasanya kalau saya akan memberikan amaran kepada peserta yang nak buat rendaman, sekiranya anda tahu anda ada masalah seperti itu atau anda memang ada gangguan-gangguan seperti itu, saya nasihatkan jangan buat. Itu biasanya pada peringkat permulaan untuk mengelak. Jadi kalau dia buat juga sebab mungkin dia tidak tahu,
bila anda nampak gejala-gejala, antara gejala-gejala yang kita boleh nampak petanda-petandanya adalah yang pertama, air rendaman itu air biasa sebenarnya, air paip biasa yang pada suhu air biasa, tetapi dia rendam, dia rasa panas. Itu terjadi dekat BSS tadi. Dan ataupun dia rendam, air tu dia rasa sejuk macam ketul ais. Itu gejala fizikal pada air. Kita sebenarnya tak apa nama, jangan waktu kaki itu direndam, jangan jangan pergi sentuh air itu, sebab air itu hanya milik orang yang buat rendaman. So jangan pergi, sepatutnya stepnya adalah baca dulu apa yang patut, lepas tu baru rendam dan sepatutnya dia sendiri, tangan dia sendiri yang buat rendaman tu. Okey, tapi tak apa, ada yang masih pengalaman masih baru kan, jadi tak ada masalah. Cumanya, ah, bila kita nampak gejala-gejala tu dan gejala-gejala yang pada orang yang buat rendaman, contohnya dia sendawa tak berhenti-henti, macam tu, dia buang angin, dia sendawa, kemudian dia rasa macam nak muntah. Kalau dia rasa macam nak muntah, ambil beg plastik, jangan suruh dia angkat kaki lagi. Anda ambil beg plastik dan suruh dia muntah. Kena standby lah. Maknanya kena standby beg plastik, untuk plastik beg untuk dia muntah. Biarkan dia muntah, sebab itu antara simptom yang baik sebenarnya kalau dia muntah. Dan satu lagi dia rasa macam dia rasa apa tu, satu dia nak muntah, dia rasa dia rasa sedih. Dia rasa sayu tapi dia tak tahu kenapa. Itu merupakan gejala. Sayu tu sebab benda tu nak berpisah dari badan dia. Jadi itu bukan dia sebenarnya yang rasa macam tu, itu bukan dia sebenarnya tapi benda tu. Jadi itu adalah gejala-gejalanya. So, apabila kita nampaklah gejala-gejala macam tu, orang macam ini yang telah timbul gejala, kalau sekiranya waktu itu anda tidak ada orang yang boleh mengendalikan, maka apa yang perlu anda lakukan adalah slowly consult dia, slowly suruh dia zikir dan selawat. Selepas itu slowly suruh dia angkat kaki dia dan pergi buang air itu. Walaupun dia baru rendam 10 minit, walaupun dia baru rendam 5 minit dan ada gejala, anda suruh, pada pandangan saya, anda suruh dia slowly selawat kan, selawat, lepas tu slowly angkat kaki dan hentikan sesi berkenaan pada saya. Sebab kalau direndam lama-lama kan nanti dia akan jadi semakin bergelora. Pada pandangan saya, slowly angkat dan lepas tu relax, lepas tu baru ada consult dia, situasi dia, maknanya advise dia untuk pergi jumpa dengan orang yang pakar dalam perubatan Islam. Itu sebenarnya, kan? Itu sebenarnya yang jadi sebenarnya kalau bila kita faham dan kita kenal situasi-situasi ni, itu tidak akan timbul. Yang kita tengok apa yang berlaku dekat Kelantan contohnya, gejala itu tidak di Kelantan sebab ada pakar yang mengendalikan itu, jadi mereka biar. Lagi lama pun sebenarnya, kadang-kadang sampai 40 minit pun biarkan dia rendaman. Tak ada, sebab kalau kita tak layan benda tu, akhirnya kita slowly kita suruh dia angkat kaki dan benda tu selesailah. Tak ada isu pun, dan masa itulah baru ada consult dia, suruh dia buat benda rendaman ini dekat rumah dia. Maknanya dia rendam sampai timbul gejala, stop. Esok buat lagi. Rendam sampai timbul gejala, esok buat lagi. Lama-lama benda tu akan tak selesa dan akan belah daripada badan dia lah. Lebih kurang macam itulah. Selain daripada consult dia, suruh dia mandi, sapu benda tu dekat mandian terapi tu, sapu dekat masa dia mandi tu, sapu benda tu sebagai lotion pada tubuh dia dan sebagainya. Dan dia kerap-keraplah menggunakan terapi manhaj, sedut dan sebagainya. Dan paling penting adalah zikir dan wirid yang perlu dia lakukan. Maknanya itu adalah satu proses yang patut dia buat. Dan advice dia juga untuk dia pergi jumpa dengan pengamal perubatan Islam untuk tindakan yang seterusnya. Jadi maknanya sesi ini lebih kita scanning lah, scanning. Jadi scanning jangan takut lah, dia tak akan apa-apa pun. Jadi pada saya,
70% daripada mereka yang membuat, rendaman ini mereka tak ada masalah. Mereka, okey. Ada yang lenguh kaki, sakit sendi dan sebagainya, okey. Dan, ada juga yang lepas rendaman balik rumah ada yang demam, ada yang, macam yang kes tadi tu, yang Puan Wati cerita tadi tu, yang kawan dia balik perut rasa berbulah dan sebagainya tu, itu adalah gejala. Jadi, uh, berawatlah. Jadi sebab itu saya tengok tadi pun, agak rancak juga jualan yang ada yang, Mandian, dan Terapi Manhaj, 2 produk ini, berlaku jualan. Dan orang tak kisah pun bayar RM106, tak ada isu pun, tak ada masalah pun. Jadi maknanya orang, lebih confident dengan, produk kita. Dan satu lagi, saya nak nasihatkan kalau anda nampak orang tu bergejala yang agak serius, just, slowly angkat kaki, selawat dan beri dia terapi, bagi dia, hisap kita punya botafas. Ataupun kalau tak ada botafas, kopilah, tapi kena checklah itu kan. Itulah caranya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya semua tempat yang melakukan sesi ini, tak ada masalah. Malah, permintaan tak berhenti-henti dari setiap hari. Daripada satu tempat ke satu tempat, ada yang macam tadi kan dekat Kelang pun sama juga, dekat BSS pun sama juga. Ada seorang makcik ni, suruh datang kat rumah dia pula. Bila hari 2 hari lagi ke macam mana, itu Wati akan, uruskan benda tu. Jadi maknanya, cuba bayangkan sebelum ni kita nak kumpul orang, nak tengok, nak sharing pasal produk, susah yang amat. Tetapi menggunakan, sesi redaman terapi ini, ramai orang, datang. Dan apa yang perlu adalah di semua kawasan, permulaan mungkin anda boleh buat sebagai promosi, bagi percuma. Tapi alhamdulillah, kalau orang tu ambil produk, tak payahlah charge RM10 tu. Jadi maknanya kita dah ada untung kat situ, kan? Dan, biasanya kalau satu kawasan perumahan itu kita buat free, selepas itu, kita bagi tahu dah, lepas ni sesi yang ini adalah sesi promosi dan hari-hari yang seterusnya itu adalah kena charge lah, macam tu. Jadi, sebenarnya, kalau kita lihat tak ada masalah pun sebenarnya untuk kita adakan sesi ini. Dan, saya harap anda semua, jangan takut, tak ada apa-apa pun sebenarnya kalau anda mengambil langkah-langkah berwaspada. Dan, saya percaya lepas ni anda akan jadi seorang usahawan yang busy dengan aktiviti-aktiviti ini. Dan, pastinya insya-Allah bayangkan grup sale anda setiap hari 1,000. Satu hari 1,000 sale anda. Macam mana agaknya bonus anda ya? Jadi itulah dia, peningkatan pendapatan, seiring dengan peningkatan, jualan insya-Allah. Jadi, sampai sini dulu pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih Puan Zalawati Ramli yang telah, begitu panjang lebar berkongsi dengan kita tentang, sesi rendaman yang telah beliau lakukan 2 hari ini di Hotel Tabung Haji di Kelana Jaya dan juga di Bandar Sultan Sulaiman, Kelang, Selangor. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok, insyaAllah. Mungkin malam esok live daripada Cameron Highland. Wallahualam. Sekarang ni, dekat salah sebuah hotel yang di Shah Alam. Dan, mungkin esok tak pasti lagi, belum dikonfirmkan lagi oleh leader daripada Kelantan. Untuk pertama kali kita akan adakan sesi rendaman di Cameron Highland. Aku tak tahu macam mana air tu sejuk, nak rendam jadi apa. Kalau rendam jadi panas juga, aku tak tahulah apa sebabnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.